Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syazwana binti Muhammad Hassan. Saya merupakan wakil daripada Panitia Bahasa Melayu. Jadi, saya akan membentangkan tajuk kajian tindakan kami iaitu meningkatkan tahap penguasaan penulisan isi karangan dengan menggunakan formula THCAP. Okey, untuk kumpulan sasaran, saya telah memilih iaitu kelas 4 Adenin, kelas saya sendiri yang saya mengajar subjek Bahasa Melayu. Jadi, saya telah memilih seramai 8 orang murid yang terdiri daripada 4 orang murid lelaki dan 4 orang murid perempuan. Objektif kajian dalam kajian tindakan ini kita boleh bahagikan kepada dua objektif iaitu objektif umum dan objektif khusus. Objektif umum adalah meningkatkan penguasaan murid terhadap topik penulisan karangan dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Hal ini juga untuk menaikkan semula tahap pemikiran murid yang lemah dan tidak yakin dalam menghasilkan sebuah karangan lengkap sekaligus merangsang minda kognitif mereka. Bagi objektif khusus adalah meningkatkan penguasaan murid dalam membina sebuah penulisan karangan terutamanya dalam perenggan isi dengan menggunakan formula THCAP. Selain itu, murid dapat mengenali komponen-komponen penting dalam menghasilkan perenggan isi iaitu ayat contoh, ayat huraian, ayat ungkapan menarik dan ayat penegas. Dengan formula ini, murid dapat membuat penambahbaikan karangan yang mereka hasilkan dengan lebih baik dan dengan lebih jelas. Okey, seterusnya kita lihat refleksi pengajaran dan pembelajaran kajian tindakan ini. Okey, untuk yang pertama adalah refleksi pertama, murid suka dalam membina perenggan isi. Seterusnya yang kedua adalah murid suka untuk menghuraikan isi dalam masa yang cepat dengan baik. Yang terakhir adalah murid tiada keyakinan diri untuk membina isi karangan. Untuk pelaksanaan kajian, saya telah menggunakan 3 kaedah. Yang pertama, ujian pre-kemahiran mengembangkan isi soalan berbentuk umum. Kedua, kemahiran menggunakan gambar rajah. Yang ketiga, ujian post-kemahiran mengembangkan isi soalan umum. Untuk model kajian tindakan, saya telah menggunakan model daripada kajian tindakan Lewin. Menurut model kajian tindakan Lewin, yang pertama adalah merefleks, merancang, bertindak dan memerhati. Ini merupakan kitaran kajian tindakan model kajian tindakan Lewin. Ini merupakan teknik THCAP. Saya telah memilih teknik ini untuk digunakan sebagai pengembangan isi dalam membina isi karangan. Untuk akronim THCAP, T adalah merujuk kepada ayat topik, H adalah ayat huraian, C adalah ayat contoh, U merupakan ungkapan menarik dan P adalah ayat penegas. Jadi murid-murid dikehendaki untuk membina perenggan isi menggunakan akronim THCAP. Okey, seterusnya kita lihat dapatan kajian. Okey, dapatan kajian yang pertama kita lihat punca-punca murid suka menulis isi karangan. Okey, terdapat yang pertama adalah murid tidak faham untuk menulis isi karangan. Yang kedua, murid tiada idea untuk menulis isi karangan. Yang ketiga, murid keliru. Dan yang keempat, murid berasa susah untuk menghasilkan satu perenggan isi karangan. Okey, kita dapat lihat sekarang dapatan kajian yang kedua iaitu perbandingan pencapaian murid berdasarkan penilaian sebelum dan selepas menggunakan THCAP. Jadi, berdasarkan graf kita boleh dapat lihat, berdasarkan keputusan yang diperoleh, didapati murid yang disasarkan telah mencapai peningkatan markah selepas kaedah intervensi dijalankan. Seramai 8 orang murid telah dipilih untuk menjalani ujian tersebut. Satu soalan penulisan karangan telah diberikan dan murid diminta untuk menghasilkan beberapa perenggan isi yang terdapat dalam soalan tersebut. Hasil daripada praujian mendapati 4 orang murid mendapat 2 daripada 5 markah, manakala 4 orang murid lagi mendapat 3 daripada 5 markah. Kemudian selepas didedahkan dengan teknik THCAP,
berpandukan slide PowerPoint, terdapat peningkatan dari segi markah pasca ujian murid-murid tersebut. Selepas pasca ujian dibuat, didapati kesemua murid telah mendapat markah penuh dengan soalan penulisan karangan yang berlainan daripada praujian. Berdasarkan markah praujian dan pasca ujian tersebut, berlaku peningkatan markah secara keseluruhan dan ini merupakan satu pencapaian yang bagus kepada murid-murid yang lemah dalam penulisan karangan. Okey, seterusnya kita lihat impak kajian. Impak kajian yang pertama, minda murid lebih mudah mengingati formula-formula unik yang telah direka bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran seperti contoh formula THCAP ini. Murid ternyata mudah untuk mengingati formula unik tersebut dan dapat meningkatkan lagi keyakinan mereka dalam menjawab soalan penulisan karangan. Seterusnya, impak kajian bagi guru. Guru yang mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu juga dapat mengajar dengan lebih mudah kerana murid dapat memahami topik-topik dalam komponen penulisan karangan. Dengan adanya penciptaan formula THCAP ini juga memberi satu pengalaman yang baru dalam memperkasakan teknik pengajaran dan pembelajaran oleh guru kepada murid. Murid ternyata mudah untuk mengingat formula tersebut dan meningkatkan lagi keyakinan mereka dalam menjawab soalan penulisan karangan. Walaupun tidak dapat membantu begitu banyak, tetapi ilmu yang sedikit akan memberikan impak yang besar kepada murid-murid berbanding tidak mengalami sebarang perubahan. Kesimpulan yang dapat kita buat, kajian ini seharusnya diteruskan lagi dengan kajian yang memberi tumpuan khusus kepada penguasaan kemahiran, menghuraikan idea agar murid dapat menggunakan kreativiti mereka untuk mengolah jawapan. Kajian ini boleh diperluaskan lagi kepada aspek isi karangan dan seterusnya membina penutur karangan yang baik bagi membolehkan murid menguasai kemahiran menulis karangan dengan baik. Seterusnya untuk refleksi murid, terdapat beberapa orang murid yang telah menyatakan, contohnya murid A menyatakan bahawa sebelum formula THCAP didedahkan, murid tersebut sukar untuk menghasilkan penulisan karangan perenggan isi dengan sempurna dan lengkap. Walaupun telah diajar pada pengajaran dan pembelajaran lepas. Murid B pula memberitahu bahawa saya selama ini hanya membuat karangan tanpa menggunakan sebarang formula atau teknik khusus. Tetapi dengan formula ini, saya berasa mudah untuk memperkembang isi karangan yang dengan lebih banyak. Seterusnya, murid C menyatakan bahawa dia selalu tidak dapat menyiapkan karangan dengan baik kerana murid tersebut tidak didedahkan dengan cara-cara yang betul untuk menulis perenggan isi. Manakala yang terakhir, murid D menyatakan bahawa penciptaan formula THCAP ini adalah bagus kerana dapat membantu mereka menjawab soalan karangan terutamanya dalam perenggan isi dengan baik dan jelas. Okey, yang terakhir kita lihat refleksi kajian. Ternyata kaedah akronim dapat meningkatkan kemahiran mengembangkan isi karangan berbentuk umum dalam masa yang singkat. Seterusnya, murid juga dapat mencari kata kunci untuk mengembangkan isi karangan dengan tepat dan lebih cepat. Yang terakhir, dapat membantu mereka iaitu murid untuk mengarang dengan lebih baik atau sekurang-kurangnya menepati kehendak soalan. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.